Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Masih lagi update di Dewan Rakyat sahabat-sahabat semua. Dan ini adalah dua individu yang menarik sekali untuk kita tonton ya. Apabila seorang memberi soalan, seorang menjawab, seorang berdegar-degar ya untuk memberikan soalan, dan seorang lagi yaitu YB Azalina, Taqiyuddin seperti tadi yang saya maksudkan. Dan YB Azalina pula pastinya akan memberi jawapan yang begitu mantap sekali ya, menyekolahkan ya MP Pembangkang ini yang seolah-olah beliaulah orang yang paling bijak, seolah-olah beliaulah yang paling bijaksana, tapi akhirnya ya soalannya itu memakan diri sendiri sahabat-sahabat semua. Ya, jadi menarik untuk kita tonton video ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita lihat dan juga tonton sendiri dan nilaikan sendiri sahabat-sahabat semua apa standard daripada MP daripada Parti PAS ini. Jadi tanpa buang masa, sekali lagi mari kita tonton video ini. Sri Taqiyuddin Binasan Kota Baru. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya mohon jawapan soalan saya nombor 4. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru. Izinkan saya menjawab 3 soalan berikut secara bersekali. Pada hari ini memandangkan soalan ditanyakan berkaitan dengan isu yang sama, iaitu soalan daripada nombor 4 hari ini daripada Yang Berhormat Kota Baru, soalan nombor 31 pada Yang Berhormat Damansara. Untuk soalan tarikh 18 Oktober, soalan nombor 33 oleh Yang Berhormat Ahitam tarikh 30 Oktober. Pertama sekali saya ingin menegaskan bahawa kerajaan Perpaduan Madani pada hari ini di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 kekal komited dalam usaha reformasi institusi, antara lain yang melibatkan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, pada 16 Ogos 2023, Jemaah Menteri telah pun bersetuju supaya satu kajian empirikal yang terperinci dan holistik dibuat berkenaan dengan pengasingan peranan pendakwa raya dan peguam negara. Kajian ini akan memastikan pengasingan ini dapat dilaksanakan tanpa sebarang pengaruh politik, serta urusan undang-undang di bawah peguam negara dan pendakwa raya dilaksanakan secara tulus selaras dengan agenda Malaysia Madani. Sebagai langkah ke hadapan, pada 12 September 2023, saya telah mempengerusikan mesyuarat berkenaan usaha reformasi pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya yang bertujuan antara lain untuk mendapatkan input dan membincangkan terma rujukan serta cabaran-cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan usaha reformasi tersebut. Mesyuarat ini dihadiri oleh ahli Yang Berhormat, beberapa ahli Yang Berhormat termasuk daripada Blok Pembangkang. Sebagaimana ahli Yang Berhormat sedia maklum, kerajaan telah bersetuju agar 2 pasukan ditubuhkan bagi terus menggerakkan agenda ini secara berfasa, mengambil kira kompleksiti dan cabaran terlibat. Fasa pertama, pasukan petugas khas kajian komparatif sedang menjalankan kajian berdasarkan keterangan dengan izin evidence-based research ke atas beberapa buah negara bagi meneliti dan merangka model yang paling sesuai dalam konteks Malaysia dengan mengambil kira Shawcross Principle dengan izin dan the Doctrine of Independent Aloofness dengan izin. Negara yang sedang dikaji mengamalkan sistem perundangan berasaskan demokrasi berparlimen yang mengamalkan sistem adversarial dan mempunyai pelbagai struktur pentadbiran iaitu persekutuan, negeri, kesatuan dan sebagainya. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, pada 10 Oktober 2023 iaitu esok, saya akan mempengerusi mesyuarat yang seterusnya untuk mendengar pembentangan hasil kajian awal berdasarkan pendekatan doktoral mengenai pelaksanaan pengasingan peranan pendakwa raya dan peguam negara di 9 buah negara iaitu England dan Wales, India, New Zealand, Australia, Canada, Afrika Selatan, Ireland, Kenya dan Amerika Syarikat. Tan Sri Yang Di-Speaker, saya ingin juga menekan di sini bahawa dalam fasa kedua, pasukan petugas khas teknikal bagi kajian ini akan meneliti secara komprehensif mengenai implikasi perundangan, pejawatan dan kewangan yang menyediakan laporan interim untuk dipertimbangkan Jemaah Menteri. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, implikasi kewangan yang terlibat bagi melaksanakan inisiatif ini adalah tertakluk kepada model yang akan dikenal pasti berdasarkan dengan izin evidence-based research yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Ini meliputi kos bagi pejawatan sedia ada, pejawatan baru, fasiliti bangunan segala utility, aset kenderaan, teknologi maklumat. Oleh yang demikian adalah dengan izin
premature untuk saya untuk menentukan implikasi kewangan yang spesifik pada peringkat ini, Yang Berhormat. Dan akhir sekali, fasa ketiga, sedikit masa Tan Sri Speaker. Sesi libat urus bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak serta pihak pemegang taruh termasuk agensi penguatkuasa seperti Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Penguasaan Maritime Malaysia, selain pada Majlis Peguam, Persatuan Peguam Sabah, Advocate and Solicitor Association di Sarawak, ahli-ahli akademik, pakar rujuk Perlembagaan Persekutuan akan juga diadakan oleh pasukan petugas khas teknikal dalam masa terdekat. Terima kasih. Kota Baru. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terutamanya kerana telah meneruskan dasar kerajaan dulu, iaitu pada tahun 2020-2021 kerajaan dulu telah pun mengambil dasar yang sama pengasingan peranan AG dan juga DPP ni. Tan Sri Ketua, saya yakin Yang Berhormat Menteri aware ataupun memahami bahawa perkara 145 berhubung dengan pelantikan Peguam Negara ini ada pindaan dia. Tahun 1957 yang berbunyi, Yang di-Pertuan Agong hendaklah selepas berunding dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan melantik daripada kalangan anggota Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan seorang Peguam Negara yang hendaklah seorang yang berkelayakan menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan. Pindaan yang berkuat kuasa 16 September 63 berbunyi Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri melantik seorang yang layak menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan sebagai Peguam Negara bagi Persekutuan. Soalan saya, apabila pindaan yang hendak dibuat oleh kerajaan sekarang ini nak guna peruntukan yang mana? Adakah atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman Perundangan ataupun kekal dengan pelantikan AG atas nasihat Perdana Menteri? Yang kedua, adakah selepas pindaan ini dibuat, jawatan Peguam Negara ataupun Peguam Negara itu sendiri akan menjadi salah seorang ahli kabinet ex officio, sebagaimana sekarang ini di peringkat negeri, penasihat undang-undang negeri menjadi ex officio, ex co di dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan. Mohon jawapan. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih abangku Yang Berhormat Kota Baru. Bukan bosku, abangku. Tan Sri Speaker, sebenarnya nak melakukan pengasingan ini, saya sebut tadi 3 fasa yang kami lihat. Perbezaan antara kerajaan perpaduan madani ialah kami cakap, kami buat. Jadi itu sebabnya antara komitmen yang pertama ialah model negara yang kami nak rujuk ni, untuk menjawab soalan kedua daripada Yang Berhormat Kota Baru tu ialah apa model yang kita nak tengok. Saya bagi sebagai contoh yang Berhormat Tan Sri Speaker, England dengan Wales mengambil masa lebih kurang 8 tahun untuk mewujudkan Director of Public Prosecution dan Crown Prosecution Service yang mengambil alih pendakwaan daripada polis. Kemudian kalau kita tengok di Kenya pula, Director of Public Prosecution pada 2011 selepas perlembagaan baru bagi Kenya berkuat kuasa pada 2010. Perlembagaan baru ini tersebut digubah selepas pilihan raya Kenya pada tahun 2007. Dan kalau kita tengok pula daripada negara-negara yang kita berhadapan, di Kanada, Peguam Negara boleh mengeluarkan arahan berkenaan dengan permulaan pendakwaan ataupun tindakan yang khusus. Tetapi apa-apa arahan hendaklah secara bertulis, diwartakan dan dalam Canada Gazette sebagai contoh. Kemudian di Australia pula, Peguam Negara masih mempunyai kuasa untuk memulakan atau menamatkan pendakwaan awam dan mengambil alih pendakwaan yang dijalankan oleh pihak persendirian. Di Ireland pula, Peguam Negara pula masih mempunyai fungsi di bawah beberapa undang-undang tertentu yang mana boleh dilaksanakan pendakwaan tanpa macam-macam kebenaran. Di India pula, Peguam Negara boleh dengan demi kepentingan keadilan membuat permohonan kepada Supreme Court untuk memindahkan pendegaran dan rayuan kes jenayah. Maksudnya yang saya sebut di sini, Kerajaan Perpaduan Madani tidak akan kata orang cakap hari ini buat semalam. Kami akan melakukan 3 fasa yang disebut tadi dalam jawapan saya, bahawa soalannya ialah perkara 145 yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Baru tu, adakah akan dipinda? Adakah akan diberikan sebahagian pada kuasa kepada Peguam Negara
kita di Sabah Sarawak sekarang, peguam negara kita ialah peguam negara negeri yang khas, mempunyai servis dia sendiri. Kemudian pula yang saya jawab dalam fasa ketiga ialah beberapa agensi penguatkuasa kemungkinan pada hari ini mahukan kuasa pendakwaan terhadap kuasa mereka mendakwa tersendiri. Pada hari ini, setakat ini, kuasa pendakwaan hanya tertakluk pada peguam negara di bawah perkara 145. Itu sebab soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat Kota Baru, ingin saya menyatakan ialah kita memang dalam perjalanan. Perjalanan ini akan memakan masa. Tetapi komitmen kita ialah apabila kita berbincang, ahli-ahli Yang Berhormat di dua-dua belah pihak akan dibawa bersama setiap tahap perbincangan untuk menunjukkan komitmen daripada kerajaan ini supaya pindaan ini, perubahan ini akan dibuat secara tulus dan diberikan penekanan kepada tata kelola supaya rakyat diutamakan. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Damansara. Terima kasih, Tuan Speaker. Tuan Speaker, kami semua dengar berkenaan dengan perlunya untuk kita asingkan kuasa di antara peguam negara dan juga pendakwa raya. Jadi, soal yang berbangkit di luar sana adalah apakah pentingnya dan perlunya untuk pengasingan kuasa ini? Apakah tujuannya secara spesifik? Apakah objektif yang kita ingin capai melalui pindaan ini? Jadi soalan saya kepada Menteri adalah soalan itu. Apakah objektif pengasingan kuasa di antara peguam negara dan pendakwa raya? Dan soalan seterusnya, setelah kita membuat pindaan-pindaan ini, misal kata kalau kita lihat objektif itu adalah untuk mengelakkan daripada ada campur tangan dari sudut eksekutif dan sebagainya. Apakah mekanisme yang akan kita bawa dalam pindaan ini untuk pastikan bahawa selepas kita ada pengasingan kuasa ini, Tuan Speaker, masalah yang kita ingin hapuskan itu dan elakkan itu tidak akan berulang lagi. Itulah soalan saya kepada Menteri. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Damansara. Sebenarnya Tan Sri Speaker, itulah yang mana kajian ini perlu kita lakukan. Kerana sebenarnya soalan yang perlu kita tanya ialah adakah kuasa peguam negara yang ada dengan kita sekarang di bawah perlembagaan ini mencukupi ke, ataupun adakah budi bicara peguam negara perlu mempunyai kuasa terhad? Bererti soalannya, Damansara, adakah kuasa peguam negara dalam negara kita dalam kajian ini, should it be full discretion dengan izin ataupun should it be guided discretion? Pertama. Keduanya, dalam kajian ini juga kita pun akan mempersoal, adakah isunya pelantikan ataupun adakah isunya termination dengan izin? Kalau pelantikan itu dilihat sebagai satu proses yang dapat menjamin ketulusan, kemungkinan dalam kajian bila dibawa kepada Jemaah Menteri setelah dia berbincang dengan ahli-ahli parlimen ialah adakah kita melihat bahawa dalam aspek termination, pemberhentian itu dilakukan secara lebih terbuka seperti yang dilakukan kepada hakim-hakim kita melalui satu proses standard kepada High Court Judge sebagai contoh. Semua soalan-soalan ni kita akan lakukan dalam kajian kita yang saya sebut tadi. Sebab soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat Damansara tu dan juga Kota Baru tu memang betul. It depends on apa sebenarnya objektif yang kita nak tengok daripada proses ini. Tetapi saya perlu menekankan di sini ialah kita tidak boleh lari bahawa akan dikenakan kos kepada negara kita. Sebab dalam mana-mana negara, pengkhususan itu mewujudkan satu pendakwaan yang berkhusus. Tetapi pada sebuah negara lain di Amerika Syarikat, pendakwa raya di peringkat federal dan juga negeri-negeri semuanya adalah orang politik yang voted in, diundi oleh rakyat mereka kepada pendakwa raya tersebut. Maknanya the Attorney General is voted by the people di Amerika Syarikat. Itu sebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Tetapi adakah itu kerana menilai kepada elemen demokrasi, ketulusan, ataupun adakah itu menilai kepada tuntutan yang dibuat oleh rakyat yang memilih jenis peguam negara yang mana? Jadi pada setakat ini, pada hari ini 9 bulan Oktober, saya memang tidak dapat menjawab semua soalan yang ditanya sebab kita memerlukan kajian yang lebih berhati-hati supaya pindaan kalau dibuat pada perlembagaan, pindaan ini tidak akan menjadi satu sesalan kepada negara kelak. Terima kasih, Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat semua. Itu dia jawapan padu ya daripada YB Azalina. Dan saya juga bersetuju ya dengan jawapan yang diberikan ini. Ya, kerana jangan hanya kerana mahu melaksanakan sesuatu, laksanakan dengan cepat. Buat keputusan dengan cepat. Akhirnya
ya setelah mungkin dilaksanakan ya ada kesilapan, ada kerumitan di sana yang mungkin ya boleh membawa kesan kepada negara khususnya. Jadi ya biar pelaksanaan ini dijalankan dengan secara berhati-hati seperti mana yang dinyatakan oleh YB Azalina Othman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam hal perundangan. Jadi sekali lagi terima kasih ya kerana bersama dengan Orang Dapat Channel. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay, geng sapu bersih, geng pengkhianat muda. Apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah-fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Orang Dapat Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.